Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Polis Sabah mengesahkan kejadian sekumpulan lelaki bersenjata menculik seorang pemilik kapal pukat tunda warga tempatan dan merompak anak-anak kapalnya berhampiran perairan Pulau Gaya Sempurna sebelum melakukan satu lagi rompakan di sebuah kapal nelayan di perairan Tunku Lahad Datu malam semalam. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun berkata jarak kedua-dua lokasi kejadian adalah 5 batu nautika dan hanya mengambil masa kira-kira 30 minit perjalanan menggunakan bot laju. Dalam kejadian pertama, kira-kira 9.30 malam, Ruslan Nasir Sarapin, 39 tahun, diculik 6 lelaki bersenjata api ketika menangkap ikan bersama-sama 26 lagi anak kapalnya di perairan berkenaan. 4 orang dari penjenayah telah menaiki dan menggeledah bot nelayan tersebut di mana 3 orang daripada mereka dikatakan bersenjata api. Penjenayah telah mengambil semua dokumen, telefon bimbit dan barangan peribadi anak-anak kapal. Penjenayah juga telah menculik pemilik bot yang merupakan juga jeragan kepada bot nelayan tersebut. Siasatan mendapati 25 anak kapal berkenaan bukan warga negara Malaysia. Kumpulan lelaki bersenjata api yang sama kemudian merompak sebuah lagi kapal nelayan yang dinaiki 19 anak kapal di perairan Tunku Lahad Datu. Dalam kejadian 10.05 malam itu, kapal berkenaan yang sedang melakukan aktiviti menangkap ikan di perairan tersebut didatangi sebuah bot laju yang dinaiki 7 lelaki sebelum 3 lelaki bersenjata api menaiki dan menggeledah kapal berkenaan dan melarikan enjin sangkut, beras, minyak masak, pakaian, telefon bimbit dan wang tunai milik anak kapal. Suspek kemudiannya dipercayai melarikan diri menuju ke perairan antarabangsa. Kementerian Pendidikan sedia meneliti cadangan menempatkan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela untuk mengawal lalu lintas di kawasan sekolah sekaligus mengelak risiko kemalangan maut membabitkan pelajar seperti yang berlaku di Terengganu dan Perak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata tawaran khidmat anggota rela yang disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini memperlihatkan aspek keselamatan pelajar khususnya di sekolah amat dititik beratkan. Di peringkat kementerian kita bersetuju untuk mengenal pasti sekolah dalam minggu depan dan kita akan serahkan sekolah itu untuk dijadikan diletakkan di bawah pusat kawalan ataupun lalu lintas di bawah rela. Pada masa sama, pihak kementerian akan mencari pendekatan menyeluruh sebagai penyelesaian jangka panjang untuk mengelak kejadian sama berulang. Datuk Seri Mahathir bercakap kepada pemberita di Tawau selepas meninjau keadaan beberapa sekolah di Lahad Datu termasuk SMK Sapagaya, SK Pekan Lahad Datu, SMK Agasih dan SK Binuang. Kebolehpasaran pelatih Institut Kemahiran Belia Negara IKBN meningkat 90% selepas 6 bulan pelatih menamatkan pengajian iaitu 9 daripada 10 pelatih berjaya mendapat pekerjaan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Seri Panglima Raymond Tan Siew Kia berkata, Gerbang Kerjaya Anjuran IKBN dapat menjadi platform memberi pendedahan dan kefahaman kepada golongan belia mengenai peluang dan latihan kemahiran yang ditawarkan di IKBN, khususnya di IKBN Kinarut, satu-satunya IKBN di Sabah. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Perasmian Program Gerbang Kerjaya IKBN Kinarut 2016. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Datuk Bolkiah Haji Ismail. Sementara itu, Pengarah IKBN Kinarut Haji Razali Muhammad berkata, sejak mula beroperasi 2003, IKBN Kinarut telah melatih 5,853 pelajar dengan menawarkan 8 kursus teknikal dan latihan vokasional TVET seperti jurusan binaan bangunan, lukisan seni bina, penyejuk bekuan dan penyaman udara komersial, pendawaian elektrik dan penjaga elektrik. Beberapa peserta program yang ditemui RTM menyambut baik program ini.
Kalau sebelum ni, kalau hanya kita cakap dekat dalam sekolah je, benda tu macam tak nampak sangat. Jadi bila kita bawa ke sini, dengan adanya pameran apa semua, dia boleh tengok sendiri sebagai persediaan awal lah untuk dia sambung ke peringkat yang lebih tinggi lah. Impian saya untuk harap dapat kerja lah, dapat kerja di sektor-sektor yang dapat kerja dari company-company sini. Buka peluang kepada diri kami untuk mendapat kerja yang baik. Kendaraan elektrik ni peluangnya sangat banyak. Dapat peluang dari segi elektrik, banyak dari saya dapat dia contoh macam kontraktor berjaya. Dalam majlis ini, Datuk Bolkiah turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU IKBN Kinarut bersama 4 buah syarikat iaitu iTech Company, Stingray Pro Construction, Sinar Synergy dan Serba Mahir Senjan Berhad. Sabah menjadi negeri pertama di negara ini yang melaksanakan pembayaran cukai taksiran menggunakan sistem JomPay. Pelaksanaan sistem pembayaran elektronik e-pembayaran itu bermula 1 Oktober ini akan melibatkan 23 pihak berkuasa tempatan di negeri ini. Jabatan Perkhidmatan Sistem JomPay dilaksanakan melalui kerjasama antara PBT, CIMB Islamic Bank Berhad dan bahagian pembayaran Malaysian Electronic Clearing Corporation Sendirian Berhad, MyClear. Pelancarannya disempurnakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Zakaria Muhammad Idris mewakili menterinya Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Sandakan. Terdahulu, ketika berucap dalam seminar Lembaga ICT Tempatan Sabah 2016, Datuk Zakaria yakin perkhidmatan e-pembayaran mampu meningkatkan perkhidmatan sektor awam negeri sejajar menggalakkan inovasi dan kreativiti dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Dalam sidang media kemudiannya, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank Berhad, Muhammad Safri berkata, kerjasama ini akan meningkatkan kecekapan operasi dan memudahkan pembayar cukai taksiran. Sementara itu, MyClear yang diwakili Sey Kartek berkata, JomPay ialah kemudahan pembayaran bil kebangsaan Malaysia yang ditubuhkan untuk meningkatkan keselamatan, kebolehpercayaan dan kecekapan sistem kewangan negara. Para penyelidik di negeri ini perlu menggunakan pendekatan saintifik dalam usaha memelihara alam sekitar, khususnya kawasan tanah lembap di Sabah. Ini termasuk mengambil kira aspek ekonomi seperti tarikan pelancongan yang boleh membawa manfaat kepada komuniti setempat. Presiden Persatuan Konservasi Tanah Lembap Sabah SWCS, Datuk Haji Zaini Abdul Okasa berkata, pendekatan ekosistem juga perlu seperti pemeliharaan paya bakau di kawasan tadahan, sungai dan pesisir pantai. Bukan kita hanya planting trees saja, planting mangrove saja, but we have come to a stage now di mana there will be the input of research and development, scientific method perlu diambil kira. Datuk Haji Zaini berkata demikian kepada RTM selepas majlis penutupan Simposium Antarabangsa Konservasi dan Pengurusan Tanah Lembap kali kedua ISCMW 2016 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Saintifik Simposium berkenaan, Datin Sri Panglima Dr. Ann Anton memberitahu penganjuran program tersebut berjaya menghimpunkan para penyelidik khususnya dari rantau Asia Tenggara. Kali kedua ini, kita pergi lebih kepada cara-cara inovasi di dalam mengurus tanah lembap ataupun wetlands. Jadi itulah kami punya fokus dan temanya iaitu corridors, connectivity dan catchments. Manakala penceramah yang juga pengerusi Kelab Belia Tari Tipan Anbatar Sabarudin Samba berkata, masyarakat khususnya golongan muda perlu terlibat dalam aktiviti konservasi di kawasan masing-masing. Hutan bakau dan hutan kawasan tanah lembap itu merupakan sumber pendapatan yang utama untuk mereka dapat hasil dan generate income daripada benda tersebut. Jadi akan timbul, sepatutnya mereka akan jaga kawasan itu untuk masa depan yang mapan. Seramai 90 peserta dari dalam dan luar negeri mengambil bahagian dalam simposium 2 hari ini.
Golongan guru diminta bersikap mesra, sabar dan mudah didekati oleh pelajar bukan sahaja ketika sesi pengajaran dan pembelajaran, malah apabila berurusan dengan pelbagai pihak di sekolah. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Hajah Maimunah Haji Suhaibul berkata, langkah itu penting memudahkan ibu bapa maupun pihak luar berurusan dengan pihak sekolah, sekaligus menunjukkan profesion perguruan satu kerjaya mulia dan perlu dicontohi. Sikap sebilangan guru yang tidak menunjukkan sahsiah yang baik bukan sahaja menimbulkan rasa tidak selesa, malah boleh mencemarkan imej guru dan sekolah terbabit. Hajah Maimunah berucap merasmikan Jerayawara Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah peringkat Zon Utara 2016 bertemakan JPN Sabah nombor 1 menerajui perubahan di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Pitas. Program Jerayawara ini diadakan bagi menyampaikan fokus masa Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ke peringkat akar umbi serta memaklumkan pencapaian jabatan dalam aspek kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan pencapaian kualiti. Lebih 200 orang terdiri daripada pengetua, guru besar, ketua sektor dan guru-guru dalam Zon Utara melibatkan pejabat pendidikan daerah Kudat, Kota Marudu dan Kota Belud menghadiri program ini. Sempena sambutan hari jadi rasmi yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin ke-63 1 Oktober ini, beberapa hotel sekitar Kota Kinabalu mempersembahkan kek masing-masing dalam majlis ringkas di Istana Negeri Kota Kinabalu. Majlis ini buat julung kalinya turut melibatkan penyertaan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Panglima Angkatan Tentera dan Markas Angkatan Petugas 450. Sejumlah 15 buah kek dengan pelbagai rekaan kreatif seperti peralatan muzik dipersembahkan dalam majlis ini sebelum diagih-agihkan kepada badan-badan kebajikan sekitar Kota Kinabalu. Tun Dr. Haji Johar yang ditemani isteri Tok Puan Hajah Norlida Tan Sri R.M. Jasni turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pihak terlibat yang menyediakan kek-kek tersebut setiap tahun. Antara hotel yang terlibat termasuklah Sutra Harbour, Horizon Hotel, Ming Garden, The Palace Hotel, Le Meridian, Promenade, Hyatt Regency, Nexus Resort Karambunai, Sabah Oriental, Solux Hotel, Shangri-La Tanjung Aru dan Rasaria Resort. Kontingen Sabah yang melibatkan 59 atlet pekak dan pegawai yakin mampu mengkalkan kejuaraan dalam Kejohanan Sukan Orang Pekak Malaysia SOKMA kali ke-19 yang akan berlangsung pada esok hingga 7 Oktober ini di Kuching, Sarawak. Kontingen Sabah menyesarkan 13 pingat emas. Majlis penyerahan bendera kepada kontingen Sabah ke SOKMA disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Haji Abu Bakar Titingan di Kompleks Belia dan Sukan Persekutuan Sabah di Putatan. Ketika berucap dalam majlis itu, Datuk Taufik memaklumkan insentif yang besar menanti para atlet dan jurulatih yang berjaya membawa balik pingat sepanjang kejohanan tersebut. Atlet yang berjaya meraih pingat emas, insentif kemenangan sebanyak RM1,000 diberikan, RM300 untuk pingat perak dan RM200 untuk pingat gangsa. Beliau juga berkata kementeriannya akan mengemukakan kertas cadangan untuk memberi pengiktirafan sama kepada atlet OKU iaitu insentif RM5,000 bagi pingat emas seperti atlet normal. SOKMA ke-18 pada tahun 2014 di Melaka, kontingen Sabah merangkul kedudukan sebagai juara keseluruhan selepas berjaya membawa pulang 10 pingat emas, 9 perak dan 9 gangsa. Seterusnya kita ikuti pelbagai acara menarik di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini akan diadakan Karnival Hasil Perikanan Ko Nelayan bertempat di Taman Mini Aquakultur Ko Nelayan Kampung Laya-Laya Tuaran. Pada masa sama juga akan berlangsung majlis penutupan perkemahan kadet remaja sekolah Institusi Pendidikan Agama Peringkat Kebangsaan Zon Sabah tahun 2016 yang diadakan di Kem PLKN Wawasan Kampung Ovai Papar.
Manakala pada pukul 10 pagi diadakan Karnival Sekolah BSN Sekolah Kebangsaan Pekan Papar yang dijangka dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Abdul Rahim Ismail. Sementara itu, pada pukul 2 petang akan diadakan majlis sumbangan Yayasan Artis 1 Malaysia untuk artis-artis Sabah 2016 di Hotel Lee Meridian, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan tersebut mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Nurul Fatihah di Angkasa Puri. Silakan.